Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah surah Al-A'la. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 19 ayat. Dinamakan surah Al-A'la, yang maha tinggi. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengakui kesucian nama Allah yang maha tinggi dari segala sifat kekurangan. Intisari kandungannya menegaskan tentang kekuasaan Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan sekalian makhluk serta menyempurnakan kejadiannya dan mengatur keadaan mereka serta diberi hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Kemudian diterangkan limpah kurnia yang diberikannya kepada Nabi Muhammad SAW dengan menjadikannya dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan perantaraan Jibril AS, sehingga baginda menghafaznya dan tidak lupa, kecuali yang dikehendaki Allah baginda lupakan. Kemudian diberi semangat bahawa Allah tetap memberi kemudahan kepada baginda untuk melaksanakan segala ajaran Islam yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Oleh itu berilah peringatan wahai Muhammad kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran. Kalau peringatan itu berguna, dan sudah tentu berguna. Kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Dan sebaliknya orang yang celaka akan menjauhinya. Setelah menerangkan akibat buruk yang akan menimpa orang-orang yang kufur derhaka, lalu diterangkan pula sifat orang yang taat. Sesungguhnya, berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh, dan menyebut-nyebut dengan lidahnya dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu tha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula suhuf Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, dan yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatan dan kesempurnaannya, dan yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak. Kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering berubah warnanya ke hitam-hitaman. Kami sentiasa menjadikan engkau, wahai Muhammad, dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril, sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku, yang nyata dan yang tersembunyi. Dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara. Segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Oleh itu, berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran. Kalau peringatan itu berguna, dan sudah tentu berguna. Kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu.
Dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Dialah orang yang akan menderita kebakaran neraka yang amat besar azab seksanya. Selain dari itu, ia tidak mati di dalam neraka dan tidak pula hidup senang. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh, dengan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyangnya dengan khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya, keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita berada dalam penafsiran surah Al-A'la, surah yang ke-87 daripada surah-surah Al-Quran pada juzuk yang ke-30. Ianya merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah dan sebelum hijrah. Mengandungi 19 ayat. Dinamakan surah ini dengan surah Al-A'la. Demikian juga dinamakan surah ini dengan surah Sabbihis. Sama ada dibacakan atau disebut namanya surah Al-A'la, atau dinamakan juga sebagai surah Sabbihis. Kerana permulaan surah ini yang menceritakan sifat Allah yang maha tinggi, yang terpuji, yang bersih daripada segala kekurangan, yang bersih daripada segala kecacatan. Allah yang agung, Allah yang mulia, yang suci daripada segala sifat kekurangan yang dinisbahkan padanya. Hubung kait surah ini dengan surah At-Tariq. Kedua-dua surah ini menceritakan tentang kejadian manusia, sebagaimana menceritakan tentang kejadian alam yang memberi manfaat kepada manusia. Kalau dalam surah Al-A'la disebut khuliqa min ma'in dafiq, manusia diciptakan daripada air yang memancut, ini air mani. Manakala dalam surah ini disebut khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Kalau dalam surah sebelum ini iaitu Al-Tariq disebut was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr, dan demi langit yang sentiasa menurunkan hujan dan bumi yang sentiasa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dalam surah Al-A'la Allah menyatakan wallazi akhrajal mar'a, ialah Allah yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput yang diambil manfaat oleh binatang ternakan, faja'alahu ghutha'an ahwa, kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan itu mati, kering kehitaman. Kandungan surah ini, oleh kerana ia adalah surah Makkiyah, maka penekanannya tentang perkara-perkara tauhid yang melibatkan pentauhidan, perkara-perkara akidah yang melibatkan pentauhidan kepada Allah, yakni pengesaan kepada Allah dan kekuasaannya, dan menceritakan tentang kebenaran Al-Quran dan sifat Al-Quran yang mudah dihafaz, dan juga menekankan tentang akhlak-akhlak yang mulia dengan mendidik jiwa-jiwa ini dengan sifat kemanusiaan yang sebenar. Dimulakan surah ini dengan memuji Allah Ta'ala dengan sifatnya agung yang bersih daripada segala kekurangan dan yang tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan segala makhluknya dan itqan dalam penciptaannya. Maksud itqan, ini Allah Ta'ala menyempurnakan ciptaannya dengan cara yang sempurna, dengan dijadikan segala anggota badannya berfungsi mengikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan juga menceritakan tentang Allah lah yang mengeluarkan rumput-rumput yang menjadi makanan ternakan dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan manusia. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan dalam surah ini tentang penjagaan Al-Quran dan bagaimana Allah Ta'ala memuliakan Nabi SAW dengan Al-Quran itu bersemadi kukuh dalam hati baginda. Dan Nabi SAW tak mungkin akan lupa dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada baginda, melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kata melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki menunjukkan kekuasaan mutlak Allah. Allah Ta'ala kata Allah menjadikan Rasul tak akan lupa Quran, melainkan kalau Allah menghendaki. Dan itu adalah asas.
Dia katakan Allah yang beri sekian-sekian, tapi melainkan kalau Allah kehendaki. Kemudian surah ini juga menyuruh Nabi SAW supaya senantiasa memberi peringatan kepada umatnya dengan Al-Quran. Khususnya dalam pembaikan jiwa dan diri dan sifat, perangai, fi'il, perangai dan perbuatan manusia. Kemudian surah ini ditutup dengan menjelaskan kejayaan bagi setiap orang yang menyucikan dirinya daripada kekufuran, syirik dan maksiat, dan sentiasa mengingati kebesaran Allah SWT dengan mengagungkannya dan melakukan solat, serta tidak terpengaruh dengan urusan dunia dan tidak melebihkan dunia daripada akhirat. Maka mereka ini menjaga serta memelihara segala usul i'tiqad, yakni hal-hal, prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip akhlak. Maka mereka lah orang-orang yang berjaya di sisi Allah Ta'ala. Kelebihan surah ini diriwayatkan dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyuruh Muaz bin Jabal untuk membaca surah ini dan sembahyangnya. Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Diriwayatkan oleh sekumpulan para ulama hadis, Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan juga ashabus sunan yang lain daripada Nu'man bin Bashir. Adalah Nabi SAW membaca surah ini, yang Sabbihisma rabbikal a'la, pada 2 hari raya, jadi raya puasa dan raya korban, dan pada hari Jumaat. Ini di antara surah yang Rasulullah baca pada hari raya dan pada hari Jumaat. Dan Rasulullah menggabungkan surah Sabbihisma rabbikal a'la dengan surah Ghashiyah, hal ataka hadisul Ghashiyah. Rakaat pertama Rasulullah membaca surah Al-A'la atau Sabbihis. Rakaat yang kedua Rasulullah membaca surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadisul Ghashiyah. Sama ada dalam perayaan puasa ataupun raya haji ataupun dalam solat Jumaat. Dan diriwayatkan dalam hadis yang lain, itu hadis Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, dan juga Abdul Rahman bin Abra dan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Rasulullah membaca surah ini dalam solat witirnya. Rasulullah baca Sabbihisma rabbikal a'la pada rakaat yang pertama, dan Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang kedua, dan Qul huwallahu ahad serta Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas pada rakaat ketiga. Bila Rasulullah solat witir, 2 rakaat pertama Nabi akan baca surah Sabbihis dan surah Al-Kafirun. Dan 1 rakaat lagi Nabi akan baca surah Qul huwallah dan Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ali bin Abi Talib, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah Sabbihisma rabbikal a'la. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sukakan surah ini. Nabi kerap kali membaca surah ini. Bahkan sebahagian para ulama salafus salih, mereka sentiasa melazimi surah ini dalam tahajud mereka, kerana mereka mengetahui akan keberkatan surah ini. Ini di antara surah yang mempunyai banyak keberkatan. Sehingga bukan sekadar Rasulullah melaziminya dalam bacaan-bacaan perkumpulan orang Islam, iaitu solat hari raya dan solat Jumaat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa setiap malam baca dalam solat witir. Bahkan pada salafus salih, bila mengetahui akan keberkatan surah ini, mereka mengulang-ulangnya dalam solat tahajud mereka. Baca banyak kali. Ini kelebihan surah Al-A'la. Antara surah yang kita amat dituntut menghafaznya. Baca. Dan mentahfizkan anak-anak kita. Biar ingat. Antara surah yang dia perlu ingat. Allah Ta'ala berfirman dalam permulaan tafsir kita dengan firman-Nya, Sabbihisma rabbikal a'la. Maka bertasbihlah kamu, wahai manusia, dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ai nazzihillaha an kulli ma la yaliku bihi biqaulika subhana rabbiyal a'la. Hendaklah kamu menyucikan Allah dengan segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Artinya, kalau kita dengar ada benda-benda yang dinisbahkan kepada Allah yang tak layak, maka buang segala, nafikan segala perkara tersebut dengan mengatakan Sabbihisma rabbikal a'la. Maha suci Allah Tuhan yang maha tinggi. Sebab itu disunatkan
Bila mana dibaca surah ini maka diikuti dengan menyebut Subhana rabbiyal a'la. Kalau dibaca Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kalau kita baca lepas tu, kita baca dengan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Bagaimana kita baca dalam sujud kita. Disunatkan kita baca. Berdasarkan dari sudut amalan-amalan para salafus salih, ketika mana membaca surah ini dengan berkata Subhana rabbiyal a'la, dan dia telah dikatakan oleh Rasulullah dan juga oleh sahabat dan tabi'in. Rasulullah SAW bila dibaca Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi akan baca seperti itu Subhana rabbiyal a'la. Artinya diperlahankan dengan menyebut Subhana rabbiyal a'la. Respon kepada Sabbihisma rabbikal a'la. Kerana perkataan sabbis artinya suatu perintah. Sabbihis, hendaklah engkau bertasbih. Kau hendaklah bertasbih. Menyucikan Allah daripada apa yang tidak layak. Kerana Allah itu maha agung. Lalu kita cepat-cepat respon dengan menyatakan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha agung. Ini disunatkan sebab Rasulullah pun sebut. Bila baca surah ini, sahabat pun sebut. Para tabi'in pun sebut. Para salafus soleh juga menyebut zikir ini. Selepas membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Dengan menyebut Subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allah berfirman. Dalam menyebut tentang sifat Allah yang a'la. Kenapa Allah itu a'la? Yang maha tinggi. Yang disebut dalam satu hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Daripada Abu Daud. Daripada Ibnu Majah. Daripada Uqbah bin Amir al-Juhani. Bila turunnya ayat. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Rasulullah menyuruh supaya dijadikan zikir ini di dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim. Wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim. Kemudian bila turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi menyuruh para sahabat bertasbih pada sujud mereka dengan menyebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini dari sudut kelebihan surah ini dan respon orang beriman. Kenapakah Allah menyebut tentang sifatnya al-a'la yang maha tinggi? Kerana bila Allah memuji, dan pujian paling tertinggi ialah puji Allah pada Allah. Yang kedua ialah puji makhluk kepada Allah. Yang ketiga ialah puji Allah. Yang pertama ialah puji Allah pada dirinya. Ini pujian tertinggi. Yang kedua ialah puji Allah pada makhluknya. Yang ketiga ialah puji makhluk pada Tuhannya. Yang keempat ialah puji manusia, puji makhluk pada makhluk. Ini dipanggil jenis pujian. Pujian paling tertinggi ialah Allah memuji dirinya. Dan kalau kita berzikir dengan memuji dengan apa yang Allah puji dirinya. Seumpama kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah memuji dirinya. Seperti ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Maka bertasbihlah dengan Tuhanmu yang maha tinggi. Allah menyuruh kita memuji Allah. Dan Allah memuji dirinya. Maka Allah menyebut apakah dia al-a'la. Sifat Allah yang maha agung itu. Yang melayakkannya, kata Allah, Allazi khalaqa fasawwa. Kerana Allah lah yang menciptakan. Kenapa Allah maha agung? Sebab Allah yang ciptakan. Yang ciptakan semua makhluk. Allah Ta'ala bukan sekadar menciptakan, Allah sebut fasawwa. Fasawwa, yang ini menyempurnakan ciptaan. Kalau kita sebut buat rumah, tapi belum tentu siap. Buat kereta, belum tentu sempurna. Allah bila ciptakan kejadian-kejadian makhluk-makhluknya, fasawwa, Allah akan menyempurnakan. Maka tidak kita melihat makhluk Allah Ta'ala, melainkan kita lihat bagaimana penyempurnaannya. Baik kita lihat serangga-serangganya. Baik kita lihat alam, gunung ganang, flora, fauna, bukit dan sebagainya. Kita nampak sempurna ciptaan Allah. Allah menjadikannya dan Allah menyempurnakan. Bukan sekadar kita katakan mencipta lepas batuk di tangga. Allah Ta'ala menciptakannya, maka Allah menjadikan bagaimana ciptaannya itu sempurna. Kerana Allah ini yang maha bijaksana. Allah Ta'ala ini yang maha teliti, yang alim, yang mentadbir seluruh makhluknya. Kemudian Allah menyebut, Walladhi qaddara fahada. Dan Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Apa itu maksud qaddara? Qaddara ini menentukan fungsi-fungsi dan sifatnya. Fahada. Dan Allah lah yang memberi petunjuknya. Baik, bila Allah Ta'ala menyebut qaddara fahada, sebagaimana ayat yang lain yang berbunyi, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada.
Allah lah yang menjadikan setiap makhluknya, kemudian Allah Ta'ala beri petunjuk. Baik, Allah jadikan setiap benda tadi dia ada fungsi dia. Misalnya Allah jadikan tangan. Dan Allah dah tentukan tangan tu boleh buat apa? Boleh pegang, boleh sentuh, tangan tadi boleh angkat, tangan tadi boleh buat sekian-sekian perkara yang Allah Ta'ala dah tentukan. Apa yang tangan boleh buat, apa yang tangan tak boleh buat. Kemudian Allah lah yang memudahkan, hada, tunjuk apa yang dia perlu buat. Kita lihat bila anak-anak yang dilahirkan. Allah jadikan semua anggota badannya punya fungsi. Kalaupun mak ayah dia tak ajar, budak ni sampai masa dia tahu nak ambil dengan tangannya. Dia tahu bagaimana tangannya untuk memegang sesuatu. Dia tahu kegunaan kakinya untuk bergerak, berjalan, berlari, bertatih. Kalaupun kita tak tunjuk sekali pun. Kita biar je budak ni katakan besar, dia tetap tahu kaki ni untuk jalan. Dia tetap tahu otak tu untuk fikir. Dia tetap tahu mulut untuk makan. Tak ada lagi budak, dia ambil makanan, dia pun sumbat dalam telinga. Untuk dia jadikan sebagai satu cara untuk makan. Dia akan sumbat kat mulut. Daripada baby lagi tengok budak ni, mulut dia mencicik, mencari tempat dia boleh menyusu. Mana? Dan dia tahu apa dia perlu dibuat. Dia rapatkan pada buah susu ibunya, maka dia pun boleh isap. Dia tahu. Dan bagaimana bila dia kenyang, dia berhenti. Fungsi tadi Allah tentukan. Tak perlu kita kata, dah kenyang tu, dah kenyang. Budak ni dia berhenti, maka dia kenyang. Sebab tu dalam takdir ataupun penentuan, bagaimana bayi susuan itu dikenali. Rasulullah menyebut tentang bayi susuan itu mesti khamsu radha'ati musybi'at. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Bagaimana tahu budak tu kenyang? Sebab budak tu kecil lagi, dia tak boleh beritahu mak dah kenyang. Itu bayi besar yang sebut macam tu. Yang budak kecil ni, dia menyusu, dia beritahu. Cakap pun tak pandai. Bagaimana fungsinya? Allah jadikan bayi ni berhenti menyusu. Itu tanda dia kenyang. Dia nyusu, nyonyok. Kemudian dia berhenti. Kalau dia hulur dah tak nak. Berarti dia kenyang sekali. Kemudian nanti, dia beri lagi, dia makan lagi, nyonyok lagi. 2 kali kenyang. 5 kali kenyang, maka dihukum bayi susuan. Dia bukan 5 hari kenyang. 5 kali. Kalau 1 hari itu terhasil 5 kali, maka dia anggap bayi susuan lah. Dan dipanggil musybi'at, kenyang, dengan cara budak ni tak nak dah. Tetapi ini yang disebut hada. Allah yang beri petunjuk pada budak ni untuk kata kenyang. Ini yang disebut oleh Allah. Wallazi qaddara. Allah yang menentukan fungsi setiap sesuatu pada makhluknya. Fahada. Dan tunjuk apa yang patut dibuat. Kata Allah jadikan otak kita ni boleh berfikir. Itu peranan otak. Otak ni bukan untuk angkat besi. Untuk tak. Otak ni nak fikir je. Yang angkat besi nanti tangan, kaki, anggota badan lain. Fikir. Habis kita nak fikir apa? Allah yang tunjuk nak fikir apa. Lalu kita betul fikirlah. Oh, ke sini, ke sini, ke sini. Allah yang tunjuk. Allah jadikan otak ini, si fungsinya fikir. Dan apa kita nak fikir? Maka Allah tunjuk apa yang kita kena fikir. Lalu kita pun akan fikir apa yang menjadi prioriti kita. Kadang-kadang datang berfikir untuk kita punya pasangan. Kadang-kadang kita berfikir untuk punya pekerjaan. Kadang-kadang kita fikir perlukan penginapan tempat tinggal. Perlukan kenderaan. Sampai waktunya kita berfikir. Allah yang beri petunjuk untuk kita fikir. Kadang-kadang kita tersepit. Kita berada dalam perangkap. Allah jadikan otak ini berfikir bagaimana nak cari jalan keluar. Tuhan tunjuk jalan keluarnya. Lalu kita berfikir, maka kita berjumpa jalan keluarnya. Maka allazi, Allah sebut, wallazi qaddara. Allah yang menentukan setiap fungsi-fungsi makhluknya. Fahada, dan menjadikan, memberi hidayah pada mereka untuk berfikir bagaimana, untuk bertindak bagaimana, untuk buat apa. Maka ini benda kadang-kadang kita tengok reaksi itu datang spontan, reaksi spontan. Dia macam ni, saya pun buat macam ni. Ya, kerana Allah dah tunjukkan. Kerana supaya kamu terlepas daripada musibah itu, musibah ini, dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menceritakan Allah lah yang menciptakan makhluknya, dan mengindahkan ciptaannya, itu satu. Yang kedua, Allah SWT yang menentukan fungsi-fungsinya dan beri petunjuk bagaimana ia perlu menjalankan fungsinya. Saya kata tangan ni fungsinya pegang, angkat. Dan Allah beri petunjuk nak angkat apa? Nak angkat bagaimana? Allah tunjuk. Bagaimana bentuk kita nak angkat? Nak kepong ke? Nak dukung ke? Nak sebelah tangan ke? Jari ke? 10 jari ke? Maka di situ petunjuk Allah datang. Kemudian kata Allah, wallazi akhrajal mar'a. Dan Allah yang Maha Agung ini selepas dia menciptakan makhluknya.
dan menyempurnakannya dan menentukan fungsi dan peranan dan manfaatnya dan memberi petunjuk padanya untuk mengambil manfaat dan fungsi tersebut. Dan Allah menyebut sifat keagungan Allah yang ketiga, wallazi akhrajal mar'a, dia Allah yang mengeluarkan daripada bumi ini mar'a. Apa maksud mar'a? Mar'a asalnya ialah padang ragut, tempat ragut kambing, lembu, unta, di mana binatang-binatang ternakan, bila kita sebut padang ragut, arti dia dapat makan dengan senang, dengan bebas. Berbanding kita kurung dia, macam kita sebut, kita ikat dia untuk makan, dia tak bebas. Menggambarkan mewah lembu, kambing ni makan, diletakkan pada padang ragut. Dalam bahasa Arab, padang ragut ini disebut mar'a. Padang ragut. Allah kata, wallazi akhrajal mar'a. Dialah yang menjadikan tanah-tanah ini tumbuh rumput-rumputan. Tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh seluruh binatang. Oleh seluruh binatang ternakan. Secara khusus binatang ternakan, kerana ia yang hampir dekat manfaatnya kepada manusia. Allah tak cerita binatang-binatang yang bukan ternakan kita. Sebab itu bukan kebiasaan kita makan. Kuda belang ke, yang juga makan rumput. Ataupun kita katakan bison ke, yang juga makan rumput. Tapi bila sebut, Allah Ta'ala sebut perkataan mar'a ini merujuk kepada binatang ternakan yang dekat dengan manusia. Allah tak sebut zirafah dan sebagainya. Kalaupun zirafah tu dia juga makan rumputnya, makan tumbuh-tumbuhannya, dia bukan untuk manfaat manusia. Kita tak ada boleh zirafah kemudian nak buat korban tahun ni. Walaupun zirafah ni dagingnya boleh dimakan, tapi itu bukan al-an'am, binatang jinak untuk kita makan. Ni kalau orang jual daging zirafah tak laku. Sekali-sekala eksotik kita nak cubalah. Kangaroo ke, sekali nak cubalah daging kangaroo. Sekala kita mungkin nak cuba daging bison, seladangnya. Sekala. Tapi itu bukan makanan kita yang utama. Jadi tak akan ada kedai yang meriah jual benda-benda macam tu. Kan ini bukan dimakan oleh manusia. Maka Allah menyebut mar'a yang dekat dengan manusia, iaitu padang ragut yang menjadi makanan binatang ternakan mereka. Wa'imah untanya, kambing, lembunya, kerbaunya yang dekat dengan manusia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut selepas menceritakan a'la, ketinggian Allah, memberikan manfaat kepada hamba-hambanya. Baik, kita nak puji orang, pastikan orang tu banyak tolong kita, manfaat pada kita. Dia hantar sarapan kat kita, tengah hari kat kita, dia beri bonus kita, dia beri duit kat kita, maka layaklah kita puji dia. Dan siapa pun yang cuba kutuknya, kita marah. Jangan, dia tu orang baik. Dia tolong saya masa susah. Anak-anak saya sekolah pun, dia yang bagi duit. Dia juga yang tolong saya waktu saya masuk hospital. Kita sebut kebaikan, maka kita akan muliakan dia. Kalau seorang yang cuba nak kutuk dia, kita akan jawab. Maka Allah Ta'ala menyebut ini, Allah yang berikan seluruh kebaikan pada kamu, wahai makhluk. Bermula dengan Allah ciptakan kamu dan mengindahkan ciptaan kamu. Dan Allah Ta'ala menjadikan setiap yang ada, sama ada bersama kamu, sekeliling kamu itu punya fungsi tersendiri. Dan Allah yang tunjuk bagaimana fungsi itu berlaku. Dan sebagaimana juga Allah yang menjadikan makanan-makanan buat binatang-binatang ternakan kamu sebagai nikmat sokongan untuk kamu. Ini nikmat kat badan ni nikmat utama kita. Allah beri pula nikmat sokongan berupa tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan oleh binatang ternakan yang menjadi asas kepada kehidupan kita. Maka selayaknya Allah dipuji. Subhana rabbiyal a'la. Masya Allah yang maha agung. Maka dalam masa yang sama Allah juga menyebut tentang Allah boleh membinasakan semuanya. Dengan mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, faja'alahu, kemudian Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan sesudah menghijau dan mekar. Usa'an. Apa maksud usa'an? Kering. Ahwa, lalu menjadi kehitaman. Maksudnya mati. Mati kering, terbakar, hitam. Sebagaimana Allah yang menumbuhkan tumbuhan tadi. Allah boleh jadikan semua yang kamu manfaat ini tidak ada fungsi, kering. Buat iman namanya pokok jadi kering, jadi hitam, buat iman anggota badan kita. Kita lihat bila anggota badan mula tak berfungsi, dia mula kering. Tengok orang stroke, mula kering tangan dia, kaki dia kering. Dah tak boleh berfungsi dah. Tak ada apa dah. Dah mula menghitam. Tengok orang kena potong kaki dia mula hitam. Akhirnya masanya untuk potong. Sebab dia dah tak berfungsi dah. Habis dah.
Demikian Allah menggambarkan. Tapi Allah tunjuk kepada benda yang duduk depan mata yang kita tengok setiap hari. Apa dia? Rumput-rumput yang asalnya menghijau kemudian kering. Kemudian terbakar kehitaman. Habis manfaat. Sebagaimana Allah memberi manfaat, maka pasti Allah menentukan ajalnya hilang manfaat. Kereta kita beri manfaat, bawa sana, bawa ke sini. Sampai masanya dia sampai ajar, tak boleh bergerak dah dia. Kita pula kena bawa kereta ke sana ke sini. Bengkel sana, bengkel sini. Dulu dia bawa kita. Sebagaimana benda ni manfaat pada suatu masa, akan sampai ajalnya. Demikian juga dunia dan bumi dan segala nikmat yang Allah beri pada kita. Ini nikmat yang Allah beri pada kita sampai masa ada ajalnya. Otak yang sah boleh fikir, tak boleh fikir dah. Tangan yang sah boleh angkat, dah tak boleh angkat. Kaki yang sah boleh gerak, dah tak boleh gerak. Mulut yang petah berkata-kata, akhirnya gagap lalu hilang keupayaan bercakap. Mata yang tajam melihat, nampak setiap sesuatu. Akhirnya hilang pandangan, kabur. Lepas kabur dah tak nampak dah. Kita lihat bagaimana Allah menghilangkan fungsi. Supaya kita sedar tentang kurnia Allah dan Allah boleh mengambilnya. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang segala tanda-tanda kebesaran Allah yang melayakkan manusia memuji Allah. Di samping memohon kepada Allah. Kerana Allah yang memberi ini juga, Allah ini juga boleh mengambilnya. Segala puji bagi Allah yang memberi dan segala puji bagi Allah yang mengambilnya kembali. Bagi Allah apa yang diberikan dan bagi Allah juga apa yang diambil. Semuanya milik Allah. Kita berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni pemilik Allah. Jangan kata ni semua benda-benda keliling kita. Kita sendiri. Milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah itu tentang kemuliaan Al-Quran. Kenapa bila Allah Ta'ala menyebut ini semua nikmat yang aku beri pada kamu. Maka Allah beritahu tentang nikmat kerohanian yang paling tinggi. Al-Quran. Kata ini nikmat yang memang kita nak lah. Handsome badan kita. Fizikal kita sempurna. Semua makanan banyak. Khususnya pada binatang ternakan yang kita bela. Maka Allah menyebut nikmat-nikmat yang bersifat maknawi, rohani. Al-Quran. Satu nikmat yang mulia. Untuk kita mendapatkan ketenangan dengannya. Kerana yang nikmat-nikmat ini cuma asas ketenangan. Bukan hakikat ketenangan. Tuan-tuan hidup di dunia, tuan-tuan ada makan minum. Tuan-tuan ada manfaat sekian itu. Itu cuma asas kepada nikmat ketenangan kita. Tapi bukan hakikat ketenangan. Kerana hakikat ketenangan itu petunjuk dari Allah. Siapa yang memperolehinya, maka itulah dia ketenangan. Kita ada tangan, tenanglah. Kita ada tangan, ada kaki, boleh bergerak, tenang. Tapi itu sebagai mukaddimah asas ketenangan, bukan hakikat. Akhirnya kita dapati orang yang ada semua benda ni, dia pun tak tenang juga. Kerana dia tak jumpa yang merupakan hakikat ketenangan. Dia cuma dapat asas ketenangan. Macam kita baca buku lah. Kita mula-mula baca asas membaca. Tapi kita tak kerti baca lagi. Kita tidak dapat lagi menikmati bacaan. Sebab kita duduk masih mengeja. Yang kita tekankan mengeja. Bukan menyebutnya. Kalaupun menyebut, kita belum faham. Memang aja SA, YA, saya. Budak ni sebut, dia tak tahu saya tu apa. BU, KU, buku. Kerana fokusnya pada ejaannya. Dia tak tahu buku tu apa. Sama juga kita dalam hidup. Ya memang dapat tangan, kaki, dapat itu. Itu tenang. Tapi itu mukaddimahnya. Bukan ketenangannya. Sampai Allah menyebut nikmat ketenangan pada wahyu yang diturunkan. Allah berfirman sebagai kemuliaan wahyu ini pertama diperoleh oleh Nabi SAW. Supaya kita mengikuti Rasulullah. Sadukri'uka fala tansa. Kami akan turunkan, kami akan bacakan padamu wahai Muhammad akan Al-Quran. Fala tansa. Kamu selama-lamanya tak akan lupa. Illa masya Allah. Melainkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Macam saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ada sunnatullah yang Allah dah tetapkan. Pun begitu Allah Ta'ala juga beri pengecualian untuk tunjukkan Allah berkuasa mutlak. Macam kita macam ni lah. Saya bos. Saya akan buat peraturan. Datang pukul berapa, sekian peraturan. Peraturan itu juga berkait dengan saya lah. Saya kata mana yang bekerja 8 jam, tak berhenti-henti, saya akan bonus 4 bulan. 5 bulan. Baik, saya boleh tak langgar peraturan tu? Saya buat peraturan. Apakah saya boleh? Boleh. Kerana saya berkuasa sepenuhnya. Kerana saya yang buat peraturan. Tapi saya boleh tukar. Ada anak buah saya ni kerja tak sampai 8 jam. Tapi saya nak bagi bonus dia lengkap. Kenapa? Ikut saya bos. Saya nak bagi. Allah Ta'ala menyebut setiap peraturan. Peraturan tadi.
Namun Allah Ta'ala juga nak sebut tentang kuasa yang mutlak yang tidak terikat pada peraturan. Melainkan apa yang Allah kehendaki. Memang peraturan Allah Ta'ala Tuhan buat, yang beramal soleh masuk syurga. Yang kamu ni yang bermaksiat masuk neraka, itu peraturannya. Dan peraturan itu Allah sebut dalam Quran. Yang buat jahat dibalasan dalam neraka, Allah sebut peraturan itu. Tapi boleh tak Allah Ta'ala kata, kalau aku kehendaki orang buat maksiat ini masuk syurga, boleh atau tidak? Boleh. Untuk menunjukkan Allah berkuasa mutlak. Macam saya sebut tadi, saya bagi contoh bos. Bos akan buatlah peraturan. Peraturan itu bos juga akan iltizam. Supaya mengajar orang bawah ikut. Tetapi boleh tak bos ni dia nak langgar peraturan ini? Boleh sebab dia bos. Dia boleh buat sebaliknya. Kalau dia kata okey semua datang 8 pagi. Tiba-tiba esok semua datang 9 pagi. Bos, ini peraturan kata 8 pagi. Saya kata tak apalah, itu peraturan saya yang buat. Esok datang 9 pagi. Saya arahkan awak esok datang 9 pagi. Atau esok saya arahkan cuti. Bos, esok bukannya hari Jumaat, bukannya hari Sabtu, bukannya hari Ahad. Esok hari Senin. Saya nak arahkan cuti. Senin jangan sekolah. Contohlah. Senin jangan kerja. Maka tak ada orang boleh nak argument. Tak boleh orang nak argument dia atau arguing dia tentang peraturan itu. Ini illa masya-Allah. Mereka apa yang Allah kehendaki. Hakikatnya, asasnya Allah akan pelihara Al-Quran dalam dada Nabi SAW. Sehingga Nabi, fala tansa, Nabi tak akan lupa. Dan sekali-kali Nabi tak akan lupa bacaan Quran tersebut. Tapi kalau Allah kehendaki, maka boleh berlaku. Bagaimana Allah Ta'ala kehendaki Rasulullah lupa rakaat dalam sembahyang. Nabi SAW bukan jenis orang pelupa. Tapi kenapa Allah jadikan Rasulullah SAW lupa rakaat? Untuk tunjuk pada umatnya bagaimana cara nak tangani bila lupa rakaat. Sebab itu kata Imam Busiri, lupa Rasulullah pada rakaat bukan menunjukkan kelemahan, tapi menunjukkan syariat. Dan kita kata Rasulullah pun lupa solat. Dengan maksud kita nak kenakan Rasulullah. Tak boleh, itu menghina. Lupa Rasulullah bukan kekurangan. Bukan kerana Rasulullah fikir benda-benda dunia, tidak. Lupa Rasulullah untuk satu cara, Allah nak didik umat Rasulullah bagaimana menangani sesuatu bila lupa. Kalau Rasulullah tak pernah lupa, kita pun tak tahu nak buat macam mana bila kita lupa. Maka ini lupa Rasulullah SAW. Bukan lupa menunjukkan kekurangan Rasulullah. Tapi lupa untuk pensyariatan. Akhirnya kita belajar syariat. Macam juga Rasulullah SAW berak kencing. Bukan kerana Rasulullah SAW mengeluarkan benda-benda kotor dalam badan dia. Tidak. Kerana seluruh badan Rasulullah itu suci dan bersih. Mulia. Tapi Nabi nak ajar syariat. Syariat. Sebab itu kata Anas bin Malik, kami tidak pernah melihat najis Rasulullah. Tak pernah pun kami tengok. Bila Nabi qada hajat tak pernah jumpa benda tu. Tak pernah nampak. Allah memeliharanya. Dia boleh lihat perkara tersebut. Rasulullah tak pernah mengeluarkan bau yang busuk pada badannya. Kentuk ke apa benda tak ada. Maka ini kemuliaan Nabi SAW. Tapi Nabi ajar syariat. Kencing Rasulullah, berak Rasulullah untuk mengajar syariat macam mana nak buat. Kalau tidak semua pakat tak pasal berak belaka sebab menganggap berak mereka suci belaka. Rasulullah SAW pergi qada hajat. Nak ajar kita. Bila qada hajat pergi tempat tersembunyi. Bukan kerana bau tu busuk lah. Tidak. Itu tidak berlaku pada Nabi SAW. Kerana kemuliaan baginda. Dan itu apa yang berlaku pada Nabi SAW. Sebab itu kita sebut Nabi ni maksum. Maksum berarti tak ada kekurangan, kecacatan. Sehingga Ummu Aiman mengutip peluh Rasulullah jadikan minyak wangi. Kalau peluk kita, hapak dah. Dia muda hapak sampai ketua hapak. Nabi sama peluhnya, Ummu Aiman kutip ni ambil kapal tak. Perah dah betul. Qarurah. Kena wangi. Tapi Rasulullah SAW ajarlah peluh tu dia kesat. Sebagai satu mengajar. Nabi SAW tak perlu pakai minyak wangi. Sebab Nabi dah wangi. Tapi Rasulullah pakai minyak wangi nak ajar kita supaya berwangian. Tidak kita duduk pakai mengaku. Saya pun wangi juga Ustaz. Muntah kawan dia duduk sebelah. Dia duduk perasan seorang dia wangi. Padahal dia hangit ketiak. Supaya orang tahu ini syariat. Buat. Rasulullah SAW tak pernah. Tak ada benda tu. Kita faham makna syariat. Makna kekurangan. Kita tak sifatkan kekurangan pada Nabi SAW. Tapi pensyariatan. Maka lupa Al-Quran, lupa rakaat itu pensyariatan, bukan makna kekurangan Nabi SAW. Kerana Allah kata, illa masya Allah. Melainkan kalau Allah kehendaki. Menunjukkan kekuasaan Allah. Hatta Rasulullah dalam perang Uhud, Nabi tahu bahawa sahabatnya akan mati. Tapi Rasulullah tahu kekuasaan Allah, Nabi tak boleh ubah apa. Hatta Rasulullah mengetahui cucunya, Husain akan dibunuh. Nabi tahu. Dia beritahu. Tapi Rasulullah tidak boleh ubah kekuasaan Allah.
Tetap cucunya Husain mati dibunuh. Kerana ini illa masya Allah, apa yang Allah kendaki. Nabi tahu bahawa Dajjal tak boleh dibunuh. Pada zaman Rasulullah, ia dibunuh oleh Nabi Isa. Walaupun Rasulullah cuba cari mana Dajjal. Tapi Nabi tak akan membunuhnya kerana bukan Nabi yang Allah Ta'ala kendaki membunuh Dajjal. Nabi tak akan ubah benda itu kerana Rasulullah memang tak boleh ubah. Kerana ini benda atau tugas yang akan dilakukan oleh Nabi Isa AS. Ini yang kita tahu tentang illa masya Allah. Kemudian kata Allah Ta'ala, selepas menyebut kemuliaan Al-Quran, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Dia Allah mengetahui apa yang terang-terangan dilakukan, yang disebut. Wa ma yakhfa, apa yang disembunyikan, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala dalam mengetahui sesuatu. Bila Allah Ta'ala menyebut pertama tentang nikmat yang Allah berikan pada manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat Al-Quran yang dimulakan dengan nikmat itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan sesudah itu, lepas cerita nikmat kepada manusia dan nikmat pada Rasulullah dengan Al-Quran, dan Rasulullah itu dan Quran itu ialah nikmat pada manusia secara hakikatnya. Artinya perutusan Rasulullah nikmat untuk kita manusia. Dan Rasulullah diberikan Al-Quran. Itulah yang kita nak ambil daripada Rasulullah, Al-Quran. Kita bukan nak ambil daripada Nabi SAW material dunianya, bukan. Nabi datang bukan nak bawa dunia. Nabi datang nak bawa keutamaan akhirat. Maka kita mengambil contoh Rasulullah dalam hal-hal ukhrawi, hubungan kita dengan Allah. Dan hal-hal yang berupa petunjuk wahyu Allah. Apa yang menjadi petunjuk wahyu Allah? Maka petunjuk wahyu Allah itu tidak boleh difahami melainkan melalui Nabi SAW. Kerana itu Allah menyebut nikmat memahamkan Quran, membacakan Al-Quran pada Rasulullah dulu melalui perantaraan Jibril. Supaya kita bila cerita tentang tafsir Quran, pemahaman Quran, kita tak boleh lagi daripada pemahaman Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah yang diturunkan Quran, Nabi yang lebih faham. Maka itu berkait dengan hadis Nabi. Maka tak ada orang, saya nak faham Quran je, tak nak hadis Nabi ni. Direct. Bukan, Rasulullah yang diberikan Quran dahulu. Maka Nabi lebih mengetahui, baik bacaannya, sebutan tajwidnya, apatah lagi maknanya. Apatah lagi berkait dengan petunjuknya, pengajarannya. Kan itu Allah Ta'ala selepas itu menyebut, innahu, kata Allah Ta'ala, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan secara terang-terangan dan apa yang kamu lakukan secara sembunyi. Ai ya'lamu ma yajharu bihil ibad wa ma yukhfunahu min aqwalihim wa af'alihim la yakhfa alaihi min zalika syai'. Sesungguhnya Allah mengetahui apa sahaja yang dizahirkan oleh hamba-hambanya dan apa juga yang disembunyikannya daripada perkataan mereka atau perbuatan mereka. Tiada tersembunyi di sisi ilmu Allah akan sesuatu. Di antara perkara yang zahir ialah apa yang dilakukan oleh manusia atau yang dikatakan secara terang-terangan. Dan di antara apa yang disembunyikan, ini apa yang dibisikkan antara dia dengan dirinya dan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Maka Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala mengetahuinya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah itu, wa nuyassiruka lil yusra, wahai Muhammad, kami memudahkan kepada kamu dan kepada umatmu akan segala syariat kami dan kebaikan kami. Dan kami juga yang telah memudahkan mereka untuk melakukannya. Baik di sini juga nikmat yang Allah sebut. Bermula nikmat kejadian, nikmat Rasulullah dan nikmat Al-Quran. Kemudian beri amaran, ingat apa pun kamu buat, zahir, tersembunyi atau zahir, Allah tahu. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan di antara nikmat Allah kepada umat ini melalui Nabi-Nya SAW sebagai pembawa syariat. Allah mudahkan segala apa yang datang daripada Nabi SAW. Segala perbuatan Rasulullah itu, Nabi tunjuk yang mudah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak ada di hadapan Rasulullah dua perkara, melainkan illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Nabi akan tunjuk benda paling mudah sekali. Pada depan Rasulullah ada dua perkara. Nabi akan pilih yang paling mudah. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW bersifat mudah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna din yusrun, agama ni mudah. Dan berdasarkan ayat ini, wa nuyassiru kalil yusra, dan kami akan mudahkan bagimu wahai Muhammad dengan syariat kami, dengan perintah kami. Yang mudah, bukan sekadar syariat itu mudah, kami mudahkan kamu buat pula. Setelah hari ini kita nak sembahyang.
Mayang tu mudah tak mudah? Mudah. Allah mudah pula kita nak buat kat mana? Masjid, surau, atas tanah, kat pejabat, kat airport, kat padang. Allah mudahkannya. Allah mudahkan solat tu sendiri. Dengan sifatnya 5 waktu. Dengan rakaat yang bersifat tertentu. 2 rakaat sampailah paling banyak 4 rakaat. Dengan jarak waktu yang mudah. Umpama kalau kita ni biasa periksa besar, kita pun tengok jadual periksa. Zaman kita student tu, kita tengok. Jadual tu mudah kita boleh skor. Sebab antara satu subjek dengan satu subjek, dia ada selang beberapa hari. Kita pun boleh fokus. Dia punya ruang tadi. Dan demikian juga ruang solat. Allah jadikan sebahagiannya jauh untuk memudahkan kita. Sebahagiannya juga dekat juga untuk memudahkan kita. Maghrib dengan Isyak Allah jadikan dekat je. Sebab untuk memudahkan kita lepas solat maghrib, duduk sekejap, kuliah sekejap dan Isyak. Dah boleh. Wuduk yang sama. Jadi, kalau jenis orang dengar kuliah, duduk masjid, biasanya kalau solat maghrib dan Isyak pasti wuduk yang sama. Biasanya lah. Ada juga wuduk yang lain tapi jarang. Dalam 100 orang duduk, adalah 2 orang bangun. Yang untuk tajdid wuduk dia, ambil wuduk dia. Itu waktu Allah mudahkan. Ada yang mudah dari sudut jauh. Allah jadikan antara subuh dengan zuhur jauh. Supaya kita dapat kerja, susun urusan dunia kita. Lama, barulah zuhur. Kemudian antara zuhur dengan asar sederhana. Taklah pendek sangat, taklah panjang sangat. Kita zuhur 1.5, nanti asar 4.5. Dapat 3 jam. Dan susun. Kalau nak tidur tu, dan tidur lagi. Tidur, bangun dah, puas, cukup tidur. Dan lepas zuhur tidur, 3 jam dah tidur. Cukup tidur. Demikian juga antara Isyak dengan subuh. Panjang sungguh. Lepas Isyak, terus tidur. Sampailah subuh. Puas tidur 8 jam, 9 jam, 10 jam. Kena musim sejuk, lagi musim sejuk. Lagi panjang malam. 18 jam panjang malam. Lagi banyak kita boleh tidur. Arti ini sifat mudah. Dan nak sembahyang tu pun mudah. Tak boleh berdiri, kita pun duduk. Mudah. Atau kita tak susah, even kita nak travel, naik terbang, naik kereta api, naik kapal. Allah jadikan solat tu mudah. Tak payah kapal tu transit cari masjid nak solat. Kapal terbang kena turun sekejap sebab apa nak solat. Tak payah, atas tu kita solat. Atas kerusi kita solat. Ni atas kapal kita solat. Kat mana pun kita solat. Baik, syariat itu mudah dan mudah pula untuk kita buat. Dan Allah meringankan kita pula buat. Allah tolong kita. Allah beri petunjuk, hidayah pada kita. Untuk buat benda-benda tadi dengan mudah. Pergi haji. Kalau tengok asal haji ni macam susah. Berpuluh hari tinggal keluarga. Berpuluh ribu habis duit. Banyak. Tapi Allah mudahkan. Tak ada pun orang pergi haji kita susah. Mereka senang. Sonok. Kalau boleh nak pergi lagi Ustaz. Tapi kalau pergi lagi Ustaz daftar 200 tahun pula tunggu. Yang pertama dah 100 tahun. Daftar kedua 200 tahun. Kalau lah umur macam Nabi Nuh, okey Ustaz. Boleh pergi 4 kali. Umur 1600 tahun. Ni sekali tu okey, alhamdulillah, tu pun rayuan. Dapat. Tak ada lagi orang cerita boleh pergi haji, dia pun cerita, oh, kalau susah tak nak pergi dah, serik dah Ustaz. Tak ada. Itu syariat. Puasa, Zahir nampak susah. Dah dekat kita nak puasa lagi sebulan. Nak puasa 30 hari. Ini 1 Sya'ban. Zahirnya, tak susah. Sebab kita berlapar dan keadaan kita sahur. Tu hari pertama dah 2 ekor siakak makan, sahur. Takut lapar air, 1 jam. Alhamdulillah tak lapar sampai maghrib. Maghrib boleh makan dah. Boleh makan dah. Dengan kepelbagaian makanan pula ada. Allah mudahkan. Rawih tak banyak. Buat sekadar yang kita mampu. Boleh buat 8-8, boleh buat 20, buat 20. Lihat, semuanya mudah. Walaupun puasa pada zahir nampak setengah orang kafir yang jahil dia kata, oh susah kena berlapar. Tak ada lagi orang Islam mati sebab puasa. Hatta kanak-kanaknya. Anak-anak kita pun kita dah boleh didik puasa. Kerana ada sahur yang membantunya. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita sahur. Kerana antara tu jangan sahur menguatkan kita siang hari. Dan Nabi bercakap pada keadaan umum. Walaupun ada orang, Ustaz, saya tak sahur pun okey. Tapi tetap disyariatkan sahur. Supaya apa? Supaya kita kadang-kadang mak ni gagah, ayah gagah. Tak payah sahur tak apa. Dia pun tak bangun, kesian anak dia pula. Bila disyariatkan sahur secara umum, awak gagah ke tak gagah, sahur tu memang sunat. Jadi yang gagah pun bangun juga untuk menyediakan makanan untuk orang yang tak gagah. Ambil juga kelebihan pahala sunat. Supaya kita membantu orang lain yang mungkin dengan sahur amat membantu dia berpuasa di siang hari. Jadi apa yang susah? Ini disebut wa nuyassirukal yusra. Allah memudahkan bagimu wahai Muhammad dengan segala kemudahan. Dan juga pada umat.
Saya katakan, kalau ada orang kata syariat ni susah, syariat ini berat, melainkan kerana kejahilan. Kalau dia melihat syariat ini dalam semua perkara, hatta dalam bab menutup aurat. Susah ke tutup aurat? Susah Ustaz, nak ke mana-mana. Tutup aurat tak susah. Yang awak nak berjenis-jenis tutup aurat yang susah tu. Awak nak berjenis macam-macam. Asal tutup aurat ni mudah je. Mana-mana pakaian kita yang boleh tutup aurat. Kita yang susah ni sebab kita nak pilih tudung warna gini, jangan sama dengan lansir masjid surau. Itu dia susah. Aku tak jadi pergi masjid. Sebab tak ada warna yang tak sama dengan lansir, tak sama dengan alam meja ustaz. Ni payahlah nak pergi. Susah kat kita bukan kat syariat. Yang kita duk bercerewet tu. Kita bercerewet. Pada syariat tak ada. Senang je. Dia tak ada kesusahan pada syariat. Maka ini maksud. Wa niyassirukal yusra. Allah mudahkan bagimu wahai Muhammad. Akan segala syariatnya, pelaksanaannya. Dan juga pada umatmu. Dan inilah keistimewaan mumayyizat. Keistimewaan syariat Islam. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum.